Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih artikel yang bertajuk Pentingnya Adab dan Etika dalam Pergaulan di Media Sosial. Ini adalah pembentangan kami. Nama saya Nur Anissa Mercy, anak punai dari kod program CAFF 233. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan pentingnya adab dan etika dalam pergaulan di media sosial. Seperti yang kita tahu, sekarang media sosial merupakan platform yang sering kali digunakan pakai oleh pengguna dengan cara berinteraksi melalui WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Pentingkah adab dan etika dalam pergaulan di media sosial? Sangat penting. Adab dan etika membawa maksud cara berinteraksi dengan sopan di media sosial dan cara menghormati orang lain di media sosial. Apa yang terjadi jika seseorang pengguna tidak mempunyai adab dan etika di media sosial? Benda yang akan terjadi jika seseorang pengguna media sosial tidak mempunyai adab dan etika di media sosial adalah berlakunya perselisihan faham, konflik, fitnah dan buli. Hal ini menyebabkan ramai sangat pengguna media sosial terkena fitnah, buli kerana seseorang individu tidak mempunyai adab dan etika ketika memuat naik sesuatu benda di media sosial. Sebagai seorang pengguna media sosial yang bijak, kita perlulah ada adab dan etika dalam penggunaan media sosial kerana adab dan etika ini mencerminkan diri seseorang dalam memuat naik sesuatu benda. Nama diberi Nur Izzati Batrisha binti Muhammad Jamil 2023533091 dan saya akan menerangkan tentang kepentingan adab dan etika dalam pergaulan di media sosial. Tidak boleh disangka lagi bahawa adab dan etika adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang itu dan juga sesebuah masyarakat. Adab dan etika patut diterapkan bukan sahaja di sekolah, rumah ataupun tempat kerja, tetapi ia juga patut diterapkan di media sosial. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kepentingan adab dan etika dalam pergaulan di media sosial. Yang pertama adalah bagi mengelakkan fitnah dan perbalahan berlaku antara sesama sendiri. Pada zaman sekarang, perfitnahan sering berlaku antara dua pihak kerana ada perasaan tidak puas hati tentang satu perkara. Situasi ini sering berlaku di media sosial kerana netizen yang gemar mereka cerita yang bukan sepenuhnya benar dan meletakkan komen tanpa memikirkan perasaan orang yang menerimanya. Contohnya berkaitan dengan isu yang terhangat pada masa kini iaitu berkenaan dengan influencer Alif Tiga yang dipanggil larva kuning oleh netizen kerana mirip dengan wajah kartun tersebut. Pelbagai komen yang dilontarkan oleh netizen sangat membimbangkan kerana ia semestinya akan menyakitkan perasaan pihak yang menerimanya. Ada yang mengatakan bahawa Alif ni berhak untuk menerima komen yang sebegitu kerana tindakan yang dibuatnya terhadap isteri pertama Aisyah Hijana. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW telah bersabda, iman seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila hatinya bersih. Dan hati seseorang tidak akan bersih apabila lisannya terjaga daripada ucapan yang kotor dan keji. Kita sebagai hamba Allah tidak patut menghukum dan hanya perlu mendoakan yang terbaik kepada seseorang itu agar berubah ke jalan yang benar dan insaf dengan perbuatannya. Oleh sebab itu, kita perlulah jaga cara percakapan kita tu apabila menggunakan media sosial. Kepentingan yang kedua adalah mencegah diri daripada menyampaikan sindiran ataupun penghinaan terhadap orang lain sama ada dalam bentuk komen ataupun gambar. Masyarakat kini semakin berpecah belah kerana mereka mempunyai pendapat yang berbeza dan saling tidak menghormati antara satu sama lain kerana mereka selalu fikir ni diorang ni betul, diorang ni benar. Sesungguhnya hormat menghormati sesama sendiri adalah sifat yang terpuji dan dituntut dalam agama Islam. Ia merupakan lumrah kehidupan dalam seorang manusia untuk mempunyai pendapat yang berbeza dan itu adalah perkara yang biasa. Tetapi ia bukanlah penghalang untuk mengekalkan kedamaian ataupun hubungan yang baik dalam sesebuah masyarakat. Bak kata peribahasa yang selalu disemai dalam fikiran kita, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
Kepentingan yang terakhir adalah memupuk masyarakat yang harmoni dan berdisiplin. Semenjak waktu persekolahan lagi, pelajar-pelajar sudah diperkenalkan rukun negara yang dibaca setiap hari Isnin. Dan puisi dalam rukun negara ni ternyata jelas adalah kunci kepada perpaduan kaum dan keharmonian rakyat. Ia mampu mencipta satu suasana yang positif untuk melakukan aktiviti hidup yang seharian. Kesannya, rakyat Malaysia akan dipandang tinggi oleh negara-negara luar dan mereka akan kagum dengan cara rakyat yang penuh dengan disiplin, bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Assalamualaikum, saya Nurul Fatihah binti Hashim Ashari. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang punca masyarakat sukar untuk mengamalkan adab dan etika di sosial media. Yang pertama sekali, mereka kurang pemantauan daripada ibu bapa dalam penggunaan media sosial. Media sosial yang berkembang pada hari ini memberikan satu pengaruh yang besar kepada pembangunan diri dan golongan kanak-kanak maupun golongan remaja. Pada masa ini, dapat kita lihat golongan remaja lebih gemar menghabiskan masa dengan melayari internet, permainan-permainan video dan telefon pintar berbanding berinteraksi dengan keluarga, terutamanya ibu bapa. Selain itu juga, bagaimana yang dapat dilihat, golongan kanak-kanak atau remaja pada masa ini bebas dalam menggunakan media sosial tanpa ada sebarang had. Mereka menggunakan media sosial tanpa memikirkan kesan positif ataupun negatif. Ibu bapa juga diingatkan supaya sentiasa memantau penggunaan media sosial kanak-kanak bagi mengelakkan mereka terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan pemikiran dan juga jati diri. Seterusnya, masyarakat pada masa ini lebih mudah terpengaruh dengan budaya barat. Penularan kehidupan budaya barat yang telah mempengaruhi kehidupan kita pada masa ini daripada pelbagai aspek iaitu pemakaian, makanan, minuman, tingkah laku dan hiburan juga telah menukar jati diri seseorang itu. Tambahan pula, budaya barat yang seringkali dikaitkan dengan kebudayaan yang bersifat negatif seperti fahaman budaya tanding, termasuk seks bebas, isu homoseksual atau dikenali lagi sebagai LGBT, dadah dan juga alkohol. Tidak ketinggalan juga fahaman atau pengaruh yang datang dari media massa dan teknologi maklumat. Perkara yang mempengaruhi di dalam jati diri seseorang itu akan berkaitan dengan adab dan etika masyarakat itu sendiri. Bukan itu sahaja, adab dan etika seseorang individu itu akan luntur dan dipandang rendah oleh masyarakat lain. Di samping itu, terdapat juga banyak hiburan-hiburan pada masa ini yang berasal daripada Barat yang telah menarik minat anak-anak muda di Malaysia. Antara contoh pengaruh Barat yang telah berleluasa pada masa ini ialah budaya homoseksual atau lebih dikenali sebagai LGBT. Fenomena lesbian, gay atau transgender ini semakin hari semakin hangat isunya, dan perkara ini juga mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya golongan remaja. Kewujudan isu ini membimbangkan pihak masyarakat, bahkan ibu bapa sendiri. Yani hal ini demikian kerana sifat ini dapat menjatuhkan maruah negara maupun maruah ibu bapa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Abdul Karim. Di ini saya akan mula membentangkan berkenaan kesan positif mengamalkan adab dan etika di media sosial. Dengan mengamalkan adab dan etika di dalam semua platform sosial media yang kita masuki, terdapat pelbagai kebaikan serta manfaat yang diperolehi. Adab serta etika yang positif di sosial media dapat membantu dalam membina, membaiki dan mencipta suatu hubungan yang sihat antara sesama individu di sosial media. Saya akan bergerak ke poin pertama, iaitu mengurangkan konflik. Konflik dapat dikurangkan apabila amalan adab dan etika dilakukan di dalam sosial media. Adab yang baik seperti hormati perbezaan pendapat antara sesama individu yang lain di sosial media dapat cipta suasana yang aman di platform tersebut. Dengan kurangkan konflik juga, para pengguna media sosial dibolehkan berinteraksi dengan lebih positif, dan ini juga dapat buka ruang untuk perbincangan yang lebih bermakna dan memupuk lagi keterhubungan yang tinggi. Kesan positif seterusnya adalah menjadi sumber inspirasi. Perkongsian konten dan isi yang bermutu dapat dijadikan sumber inspirasi kepada sesama individu di sosial media.
Contohnya, para pengguna media sosial berkongsi pengalaman mereka, pengetahuan serta cerita-cerita kejayaan dalam pandangan positif. Dan ini mampu menggerakkan lagi perubahan yang positif dalam kehidupan seharian individu yang lainnya. Dengan itu juga, ianya dapat meningkatkan lagi kepercayaan diri mereka dan mendorong pengguna sosial media tersebut bagi mencapai maklumat mereka dengan lebih yakin dan gigih. Seterusnya, kesan positif yang terakhir ialah membina hubungan yang baik. Adat dan etika yang baik juga membantu dalam membentuk jati diri yang positif di jaringan sosial. Melalui interaksi serta komen positif di media sosial, pengguna dapat membina kesedaran tentang asal-usul mereka sebagai seorang individu. Hal ini juga dapat bina keyakinan diri pengguna media sosial melalui interaksi yang positif serta periktirafan yang lagi baik dalam jaringan sosial. Respon positif orang lain dapat meningkatkan lagi rasa percaya diri dan jati diri di dalam diri setiap individu. Kesimpulannya, jelas sekali bahawa amalan adab dan etika yang baik ini, jika diamalkan secara positif di media sosial, dapat memberi kesan yang positif juga dalam seluruh jaringan sosial. Sampai itu juga, mengekalkan etika media sosial yang betul memupuk kepercayaan dan reputasi positif di kalangan rakan dan pengikut. Dari sini terbukti juga bahawa menggunakan media sosial dengan adat etika yang baik serta positif dapat pelbagai kesan yang bermanfaat, termasuk komunikasi yang lebih baik, pembinaan reputasi, kesetaraan emosi dan pembangunan identiti sivik yang kukuh. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Syafiqah Maslan. Ingin membentangkan tentang tajuk kesan negatif tidak mengamalkan adab dan etika di sosial media. Antaranya adalah nilai hormat menghormati antara satu sama lain semakin berkurangan. Hal ini dikatakan demikian kerana hormat menghormati menjadi unsur penting dalam mewujudkan sebuah komuniti yang harmoni pada zaman ini. Pada zaman ini, komunikasi antara manusia yang lain dapat dilakukan dengan hanya melalui atas talian iaitu di media sosial, tidak kira jarak mereka dekat ataupun jauh. Walaupun komunikasi yang dilakukan hanya secara maya, manusia masih tidak terlepas untuk sentiasa beradab mulia dan beretika terhadap pengguna media sosial lain bagi menggalakkan masyarakat saling bertikam lidah antara satu sama lain di atas perkara yang remeh-temeh. Namun, manusia sering alpa dengan dunia yang maya semata-mata sehingga lupa dan tidak menyendahkan akhlak dan kelakuan mereka ketika menggunakan aplikasi di media sosial. Sebagai contohnya, seperti di TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kesan negatif yang kedua adalah mendorong ke arah kemaksiatan dan zina. Akibat daripada pengabaian adab dan etika dalam media sosial akan mendorong seseorang ke lembah kemaksiatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh masyarakat yang tidak menjaga batas pergaulan dalam media sosial. Mereka menyangka batas pergaulan hanya perlu dilakukan secara bersemuka ataupun ketika berjumpa antara satu sama lain. Sedangkan dalam media sosial juga terdapat tuntutan yang perlu dijaga bagi mengelakkan daripada timbulnya nafsu syahwat. Hal ini disebabkan punca-punca maksiat baik yang kecil maupun yang besar dan terdapat 3 perkara, yakni bergantungnya hati kepada selain Allah, mengikuti kekuatan amarah dan menanti kekuatan syahwat. Zina merupakan salah satu maksiat yang sangat bahaya kerana terdapat banyak kesan buruk dari perbuatan kecil tersebut, iaitu hilangnya rasa untuk menjaga diri dari melakukan dosa, membuatkan hati seseorang menjadi gelap, mempunyai pribadi yang buruk dan sebagainya. Allah berfirman berkaitan dengan larangan zina iaitu maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Kesan negatif terakhir adalah merosakkan imej agama Islam. Malaysia merupakan negara berbilang kaum yang terdiri daripada pelbagai agama termasuklah Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Walaupun demikian, kebanyakan penduduk di Malaysia adalah penganut yang beragama Islam dan sudah pasti setiap kelakuan orang Muslim akan mencerminkan akhlak dan adab orang Islam terutama di media sosial. Oleh itu, dalam soal akhlak ini daripada Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap isterinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh itu, jelaslah adab dan akhlak seorang Muslim sangat dominan sebagai satu lambang kesucian Islam dan kesempurnaan iman umat Islam yang wajar disebarkan, terutamanya di dunia media sosial yang sangat mudah tersebar fitnah dan kutukan terhadap agama Islam.
Hal ini disebabkan oleh wujudnya sifat mazmumah dalam hati sanubari mereka yang terpesong dengan hanya sekadar menganut agama Islam tanpa mengamalkan amar makruf dan nahi munkar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Irintia McLean dari CAFF 233. Nombor kad matrik 2023365 akan membentangkan bahagian saya, iaitu langkah-langkah mengatasi adab dan etika di media sosial. Pengguna media sosial, ibu bapa dan pihak kerajaan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah ini. Menurut ajaran agama Islam, terdapat 5 etika penggunaan media sosial oleh penggunanya. Etika pertama yang perlu dipatuhi oleh pengguna media sosial menurut perspektif Islam ialah seseorang pengguna media sosial tidak seharusnya menceburkan diri terhadap perkara yang tidak diketahuinya. Hal ini dapat dibuktikan di dalam surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Etika kedua yang perlu diketahui pengguna media sosial pada hari ini adalah mengelakkan diri daripada mengeluarkan pendapat terhadap kabar angin yang akan mendorong kepada fitnah serta menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Maklumat terdata sangat mudah disampaikan melalui platform media sosial popular seperti Twitter, WhatsApp, TikTok dan web Facebook, mengakibatkan pengguna media sosial yang mudah terpengaruh dan mempercayai berita yang disediakan pada telefon pintar, menyebarkan berita tersebut pada semua media sosial mereka. Mencegah diri daripada melakukan sindiran atau penghinaan terhadap orang lain, sama ada dalam bentuk gambar atau komen, merupakan salah satu ajaran agama Islam berkenaan memberikan pandangan terhadap orang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, mengingatkan pengguna media sosial hendaklah menjaga percakapan dan perbualan mereka daripada menjatuhkan fitnah kepada orang yang kesalahannya belum disahihkan kebenarannya. Etika keempat dalam penggunaan media sosial oleh pengguna adalah mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu perkara tentang seseorang, terutama perkara yang dituntut syariat, untuk menjaga dan menyebarkannya kepada orang ramai. Dalam surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Islam menyatakan bahawa orang yang berkata perkara-perkara yang keji adalah sama dosanya seperti orang yang menyebarkannya, kerana kedua-dua golongan ini akan menyebabkan implikasi yang buruk. Etika kelima yang perlu diketahui oleh pengguna media sosial adalah menjaga waktu agar tidak membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, firman Allah SWT yang bermaksud, "Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna." Oleh itu, segala perbuatan buruk di media sosial hendaklah dijauhi agar dapat memupuk sifat tanggungjawab dalam diri pengguna media sosial. Penggunaan media sosial pada masa kini semakin meluas tanpa mengira umur, termasuk golongan kanak-kanak. Anak-anak pada masa kini seringkali terdedah kepada dunia maya yang berisiko mempunyai kesan yang bahaya kepada mereka. Maka, ibu bapa merupakan individu yang amat penting dalam mengawal penggunaan internet anak-anak mereka agar menggunakan media sosial sebagai platform yang memberi impak positif terhadap perkembangan anak-anak. Pihak kerajaan juga merupakan pihak yang perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah adab dan etika di media sosial ini. Hal ini sangat penting bagi memupuk kesedaran pengguna media sosial agar tidak menyebarkan kandungan yang berunsur prejudis terhadap kaum, agama, jantina dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, adab dan etika dalam pergaulan di media sosial amatlah penting kerana ia dapat mencipta pergaulan yang positif dan dapat saling menghormati dan menyokong antara satu sama lain. Bukan itu saja, berkelakuan sopan dan sikap saling menghormati di media sosial amatlah penting agar tidak berlakunya kesalahfahaman dan berlakunya perselisihan faham antara satu sama lain. Sebagai seorang pengguna media sosial, kita perlulah menerapkan nilai-nilai moral dan meletakkan adab dan etika pada diri kita sebelum memuat naik sesuatu perkara di media sosial tanpa membuat perasaan orang lain tersinggung dan berfikir terlebih dahulu sama ada apa yang kita posting itu baik ataupun buruk. Kita perlulah memastikan isi kandungan yang kita
muat naik tersebut sahih dan tidak palsu. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton pembentangan kami. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.